Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Nabila Hafizah Zainal Arifin. Berita utama malam ini. Proses penghantaran terus bagasi jemaah haji negara ke hotel penginapan lebih cepat melalui inisiatif Makkah Route. Program Senyum Komuniti menekankan kepentingan penjagaan kesihatan mulut sebagai amalan penuaan sihat. Jabatan Perdana Menteri mengadakan majlis doa selamat bagi meraihkan bakal-bakal jemaah haji bagi 32 pegawai dan kaki tangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya yang akan menunaikan fardu haji bagi tahun ini. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Bankuet Bangunan Jabatan Perdana Menteri. Penyampaian sumbangan kepada bakal-bakal jemaah haji dari Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Jerudong Park Medical Center JPMC juga mengadakan majlis doa selamat bagi 8 kaki tangan JPMC dan Gleneagles JPMC yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Hadir Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, turut diselajurkan penyampaian sumbangan kepada 8 kaki tangan berkenaan. Konsul Agong Negara Brunei Darussalam di Jeddah bersedia memberi bantuan bagi memastikan semua urusan haji negara tahun ini berjalan lancar dan teratur. Kesediaan itu disuarakan semasa kunjungan muhibah rombongan awal Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Negara Brunei Darussalam Pentadbiran dan Perubatan dan ke Pejabat Konsulat Agong Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Kunjungan muhibah merupakan perjumpaan tahunan setiap kali tibanya musim haji. Mengalu-alukan rombongan Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putra Maharaja Datu Paduka Haji Abdul Ghani, pemangku Konsul Agong Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Turut dibincangkan keadaan semasa di Arab Saudi. Dalam pada itu, proses pengandalian bagasi bakal jemaah haji negara dikongsikan semasa perjumpaan Pejabat Jabatan Urusan Haji Negara dengan syarikat Saudi Post SPL. Inisiatif Makkah Route dijangka dapat memudahkan dan mempercepatkan proses penghantaran terus bagasi jemaah haji negara ke hotel penginapan dengan segala urusan berkaitan pasport diselesaikan di tanah air. Proses tersebut akan dikendalikan oleh syarikat Saudi Post SPL. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Urusan Haji memaklumkan pengemaskinian waktu berangkat dan waktu ketibaan jemaah haji negara. Waktu berangkat jemaah haji pada fasa pertama dari negara Brunei Darussalam ke Madinah berubah kepada pukul 10.15 pagi sebelumnya pukul 12 tengah hari. Manakala waktu ketibaan jemaah haji pada fasa kedua dari Jeddah ke negara Brunei Darussalam bagi penerbangan pertama, ketiga dan keempat
berubah kepada pukul 12 tengah hari sebelumnya pukul 10.35 pagi. Manakala penerbangan kedua diubah kepada pukul 11.40 pagi sebelumnya 10.15 pagi. Penerbangan akan mendarat pada esok hari dari tarikh bertolak. Sehubungan itu disarankan kepada bakal jemaah haji negara untuk mengambil maklum dan perhatian mengenai perubahan waktu tersebut. Sementara itu, penerimaan bagasi di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam yang akan menunaikan fardu haji bagi musim haji tahun ini akan dibuat sehari sebelum penerbangan bertolak ke Tanah Suci. Bakal jemaah haji adalah dikehendaki menyerahkan bagasi mereka pada hari, tarikh, masa dan tempat yang dinyatakan dengan membawa bersama pasport antarabangsa masing-masing. Bakal jemaah haji juga diingatkan supaya tidak membawa barang-barang tegahan dalam penerbangan. Peluang belajar di Turki memberi nilai tambah dalam meneroka bidang pengajian yang inovatif dan relevan dengan keperluan industri masa kini. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Sambutan Hari Keluarga Kebangsaan tahun ini akan diadakan pada 3 Mei dengan tema Keluargaku Harapanku. Petang tadi, Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan mengadakan majlis kesyukuran berlangsung di Masjid Hassanal Bolkiah, Pekan Tutong. Hadir Yang Berhormat Pangeran Datu Seri Setia Shamhari bin Pangeran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku pemangku Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pengisian acara tazkirah bertajuk Keluarga Sakinah dibina dengan kasih, dipelihara dengan tanggungjawab yang antaranya menyentuh kepentingan membina keluarga sakinah berasaskan kasih sayang yang bukan sahaja dirasai tetapi turut dizahirkan melalui komunikasi yang baik. Kolaborasi seperti pameran pendidikan telah memperkukuhkan lagi hubungan akademik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Turki. Perkara itu ditekankan oleh Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki ke negara ini semasa perasmian pameran pendidikan Study in Turki. Dianjurkan oleh Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dengan kerjasama SIT Connect Asia dan Nilofer Education. Perasmian pameran berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Ibu Negara. Dalam ucapan, Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy juga menjelaskan pameran pendidikan memberi nilai tambah kepada pelajar dalam meneroka bidang pengajian yang inovatif dan relevan dengan keperluan industri masa kini. Pameran pendidikan Study in Turki memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi secara bersemuka dengan wakil universiti-universiti dari Republik Turki bagi memahami syarat kemasukan dan prospek kerjaya selepas tamat pengajian. Juga hadir Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Dalam usaha menggalakkan budaya membaca serta membina masyarakat berilmu, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP melalui bahagian penerbitan dan pemasaran kembali menganjurkan diskaun mega buku DBP sempena sambutan Hari Buku Sedunia 2026. Majlis pelancarannya berlangsung pagi tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas.
Menyempurnakan pelancaran, Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasal Filah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Diskaun mega buku DBP menawarkan potongan harga sehingga 80% bagi lebih 800 buah buku, majalah dan jurnal. Diadakan selama 3 hari, diskaun mega buku DBP dibuka bagi kunjungan orang ramai dari pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Semangat perjuangan, pengorbanan dan sumbangan sebagai imam dan pendakwah serta tokoh sejarah di negara ini akan terus dikenang terutama oleh ahli keturunan melalui buku Kembara Hayat Imam Panjang, sebuah memoir Pehin Datu Pekerma Dewa Datu Paduka Haji Abdul Rahim. Majlis pelancaran buku baharu tersebut berlangsung petang tadi di sebuah kafe di Jalan Telanai. Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Awang Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Buku setebal 105 halaman ini menggambarkan kembara hayat Imam Panjang mengenai kesungguhan legenda berkenaan dalam membangun personaliti, kemahiran hidup, berjuang membangun keluarga dan masyarakat, agama, bangsa dan negara. Buku mengenai Allahyarham Imam Panjang bin Hakim atau dikenali Pehin Datu Pekerma Dewa Datu Paduka Haji Abdul Rahim ini dihasrat menjadi teladan dan seterusnya pendorong kepada generasi penerus. Radio Televisyen Brunei RTB mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, almarhumah Duli Raja Isteri Penyiaran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penyiaran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Majlis diadakan bersempena dengan ulang tahun ke-69 perkhidmatan Radio Brunei. Antara yang hadir Penyiaran Haji Ismail bin Penyiaran Haji Muhammad Kifli, pemangku Timbalan Pengarah Operasi RTB. Pemberitaan penubuhan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam diadakan pagi tadi khusus bagi pegawai dan kaki tangan Kementerian Pembangunan. Jeraiwara pemberitaan diadakan di kementerian berkenaan. Antara yang hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Jeraiwara pemberitaan merangkumi penjelasan matlamat serta objektif penubuhan tabung berkenaan secara menyeluruh dan berkesan. Pusat Promosi Kesihatan dengan kerjasama Bahagian Kesihatan Mulut Awam, Jabatan Perkhidmatan Pergigian Kementerian Kesihatan pagi tadi menganjurkan program Senyum Komuniti khas untuk ahli-ahli Pusat Kegiatan Warga Emas PKWE Lambak Kanan. Kira-kira 40 ahli PKWE Lambak Kanan menyertai program berkenaan. Ia antara lain bertujuan untuk meningkatkan kesedaran serta pengetahuan warga emas mengenai kepentingan penjagaan kesihatan mulut dan gigi sebagai sebahagian daripada amalan penuaan sihat. Tujuan untuk membersihkan gigi dan menghilangkan bau. Dalam usaha berterusan bagi membentras pesalah imigresen yang berada di negara ini, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan melalui bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Seri Begawan telah melaksanakan 3 operasi penguatkuasa Undang-Undang di bawah Operasi KAKAS 2026. Operasi yang menyasarkan rumah dan bilik sewa di Mukim Brakas A menahan seorang warga negara asing bagi siasatan lanjut kerana dipercayai tidak bekerja dengan majikan asal.
Hasil operasi di premis perniagaan Mukim Sengkurung pula menahan 2 warga negara asing bagi siasatan lanjut. Seorang daripadanya dipercayai tinggal lebih masa di negara ini dan seorang lagi dipercayai tidak bekerja dengan majikan asal. Manakala hasil operasi di premis perniagaan Mukim Gadong A menahan 2 warga negara asing kerana dipercayai bekerja menggunakan pas lawatan. Sementara itu, 2 lelaki warga negara asing didakwa di bawah Akta Imigresen Penggal 17. Hengki Jong, warga negara Indonesia berumur 38 tahun, dijatuhi hukuman penjara 10 bulan dan 3 kali sebatan setelah mengaku bersalah tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh. Hukuman mula berkuat kuasa pada 18 April 2026. Manakala Rafiqul Islam, warga negara Bangladesh berumur 34 tahun, dijatuhi hukuman penjara 4 bulan dan 3 kali sebatan setelah mengaku bersalah tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh. Hukuman mula berkuat kuasa pada 21 April 2026. Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong mengeluarkan kompaun ke atas sebuah syarikat kerana didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 Penggal 30. Syarikat Shazwanis Kontraktor dikenakan denda kompaun sejumlah $2,000 Brunei setelah membuat kesalahan melonggok dan meninggalkan sisa bahan binaan di tempat projek Kampung Pancur Dulit Tutong. Syarikat berkenaan diarahkan untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Jika gagal membayar denda tersebut dalam masa yang ditetapkan, syarikat tersebut boleh dihadapkan ke mahkamah dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari $2,000 Brunei dan tidak melebihi $10,000 Brunei bagi kesalahan kedua atau berikutnya boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari $10,000 Brunei dan tidak melebihi $30,000 Brunei dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali.